Tetapi korupsi yang berlaku adalah banyak dalam bentuk yang intangible, yang kita tak nampak. Rasuah Busters menggerakkan ke semua segmen. Antara aktiviti yang kita lakukan, selain daripada kita encourage political will dengan bercakap dan berjumpa dengan ahli parlimen, dengan DUN dan sebagainya, kita turun berjumpa dengan pemegang taruh, the stakeholders, dan kita juga turun melalui what we call it as convoy Rasuah Busters. Kita menghimpunkan stakeholders dan juga rakyat, public at large, untuk kita fahamkan apa itu corruption. Kerana kebanyakan nampak mungkin bribery, iaitu suapan, tetapi korupsi yang berlaku adalah banyak dalam bentuk yang intangible, yang kita tak nampak. Jadi yang kita tak nampak ini termasuklah kabel atau favoritism ataupun nepotism, perkara-perkara yang kita katakan perjawatan dan sebagainya, yang boleh kalau dibiarkan, kita sebenarnya hanya dapat menyelesaikan isu yang fizikal yang kita nampak, iaitu suapan. Tapi isu-isu lain yang mungkin dibina sebenarnya daripada rumah, bibit-bibit rasuah. The introduction to corruption being practiced by a father or a mother. Saya selalu bagi contoh lucu sikit lah kan. Bapak tu tak, anak nampak ada girlfriend dekat handphone kan, nanti you jangan bagi tahu mak ya, saya upah you beli lollipop, contoh. Ataupun kalau you buat apa yang macam I nak, I boleh bagi you. So we have received so many questions from the rakyat, the people out there. What's the difference kan between upah dan juga reward dan juga rasuah? Di sinilah ketika konvoi Rasuah Busters macam tuan tanya tadi, yang berbeza kerana we put God willing, we put all the effort untuk turun berjumpa dengan the grassroots. So di situ kita jumpa makcik di kedai-kedai, kita tahu macam mana sukarnya mungkin kerana budaya yang sudah lama mengakar umbi, untuk mereka block their space at pasar malam atau bazar Ramadan kan, dan bagaimana the challenge, the competition dalam perolehan kan, satu perkara yang amat-amat penting. Kita nampak perkara itu, perkara rasuah seperti isu elitis kan, yang kadang-kadang melibatkan dikatakan ikan bilis yang kita tangkap tapi jerung kita lepaskan. But it's not that. The jerung itu memang sepatutnya dihadapkan ke mahkamah and convicted dan dijudge sesuai dengan kesalahannya. Tetapi kerana this is a democracy country, kita bawa kefahaman kepada rakyat supaya culture itu dapat ditolak, the resilience itu dapat dibina daripada dalam, sehingga orang malu. Kerana we are not talking alone about legalistic, tapi these are morality punya isu. Isu moral ni dia boleh menjadi satu senjata. It can be a great defense for us dalam kita menghadapi dunia yang besar. Yang kesan dia sebenarnya kita bagi tahu kepada rakyat. Recently we have issue in December, banjir besar. Satu malapetaka yang ramai mengatakan bahawa ini adalah bencana alam and it's an act of God. It is time for us to do an introspective. Adakah benar itu adalah kejadian alam ataupun ada penglibatan tangan-tangan manusia, salah guna kuasa? The original shape of a river adalah bengkang-bengkok. You try to straighten sebab you nak bina you punya resort, sebab you nak bina you punya rumah. You go against the nature, kita tak harmonize with the nature, we corrupt, kita corrupt dalam keadaan begitu, and we are not going to be able to mitigate the losses yang kita hadapi kerana bencana alam.